orang boleh cakap bolehlah dia ada modal yang banyak, dia dapat support yang lebih, dia berkemampuan dari awal lagi. Tapi sebaliknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini podcast Ramadan kita bersambung lagi. Kali ini kita ada tetamu istimewa, memandangkan sekarang ni adalah musim perayaan. Musim perayaan, semua orang cari baju Melayu, baju raya. Di tetamu kita special pada hari ini adalah seorang owner business, founder yang terlibat dalam industri fashion. Korang tahu tak siapa? Cuba teka. Okey, dengan ini kita mempersilakan menjemput masuk founder Hijab Istahab, iaitu Syafiq. Apa khabar Syafiq? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi datang ke sesi kita walaupun kita dah tak buat podcast rasanya 4-5 tahun dah. 2019 dia pernah join podcast yang saya buat dan kali ni datang. Terima kasih datang. Apa sebab sanggup datang ni? For sure kita tak pernah lupakan Sifu. Alhamdulillah. Kita terus spot datang. Saya kadang-kadang malu juga. Yalah, anak murid dah lama-lama kan berjaya, kita segan juga nak panggil sebenarnya. Kejadian itu salah satu daripada asbabnya, daripada apa bantuan dan juga apa pertolongan daripada Sifu juga. Haru saya rasa Allah. Kalau macam tu kena bagi hadiah ni lah, GTR yang buat kontes gaya tu. Ini apa kau tak boleh. Okay, so Syafiq, so macam mana bukan persiapan lah, situasi projek raya sekarang ni? Okay, so sekarang ni sebenarnya kita dah mulakan untuk di belakang tabirnya, sebenarnya dah mula daripada tahun lepas lagi. Bermula daripada bulan 10 2013, tapi di hadapannya front end kita launch hari tu pada bulan 1, akhir bulan 1, 24 Januari. Oh, koleksi raya tu dia bermula ujung bulan 1. Betul. So sebenarnya kalau ikutkan kita dah lebih daripada sebulan, dah masuk hampir 2 bulan dah. Biasa Hijab Istahab kalau projek raya sampai bila? Sampai Syawal ke? Okay, so untuk tahun ni kita punya plan, kita awalkan sebenarnya sikit. Kalau ikutkan kita punya plan hanyalah sebulan sebelum puasa sahaja kita nak launch, tapi kita awalkan lagi kita punya launching hari tu. Salah satu sebabnya adalah kita nak pastikan semua collection sudah diselesaikan untuk for the launching timing tu sebelum daripada Ramadan. Sebelum Ramadan. Maksud dah release semua sekali. So bila dah masuk Ramadan tu, kiranya is focus untuk kita fokus for the clearkan stock sale lah. So maksudnya semua koleksi tu dah release sebelum Ramadan lagi. Betul, semua sekali all the collection. Untuk dan alhamdulillah sebelum Ramadan pun ada beberapa koleksi juga. Mungkin kita pun terkejut juga apabila kita ingatkan apabila kita launch awal ni, kita expecting for the awareness, kita expecting for the revenue lagi, tetapi orang berebut beli. Betul, rakyat Malaysia maju betul tahun ni. Kita pun tak terkejut juga lah. Tahun lepas kita dah cuak dah sebab bayi pun menurun sebab cuti sekolah kan. Betul. Jadi macam mana tahun ni? Okey, untuk tahun ni dan yang bila kita launch awal ni tanpa ada satu wipes yang besar, dan dia macam mana contoh. Apabila kita launch dekat-dekat nak Ramadan, dia ada satu wipes yang besar, dia datang dengan satu wave. Ni bila kita launch awal, wave tu dia tak besar sangat yang datang tu, tetapi dia bagi impact secara consistently. Dia bagi awareness tu awal, jadi momentum tu dibina. Ya, betul. Jadi yang bagusnya dekat sini, bila kita launch awal, so kita dapat penetrate beberapa orang kali gaji lah kot. Jadi maknanya kalau sebelum ni mungkinlah sempat 2 kali gaji, so sekarang kita sempat 3 kali gaji. 3 kali gaji. Okey. So dengan cerita tahun ni target lebih besar daripada tahun lepas. So berapa target tahun ni? Berapa ribu like, berapa puluh ribu like, ataupun berapa juta nak capai? Soalan cepu mas ni. Susah betul soalan ni. Yang boleh jawab dah, yang boleh jawab. Okey. Lebih kurang tambahan kita expecting lebih kurang dalam 15%. Tambahan 15% daripada jualan untuk tahun lepas. Tak banyak sangat beza ni. Cuma untuk tahun ni kita lebih fokus kepada sebab kita launch awal, kita lebih fokus kepada consistency and then stability dan juga perjalanan pengurusan tu operation wise tu lebih baik lah.
So bila kita macam contoh, contoh antara salah satu benda, mungkin dari segi jualan tak banyak beza dengan tahun lepas, tetapi in term of profit sebenarnya apabila kita banyak benda last minute, apabila banyak benda yang tidak dirancang daripada awal, so ketirisan tu akan berlaku. Jadi sekarang ni lebih pada fokus kepada peningkatan ataupun optimization pada management. Betul. Untuk mengoptimalkan dia punya profit. Betul. So kita tak adalah berlaku ketirisan, mungkin ada bocor kita sempat lah tampal-tampal, so tak adalah benda tu berlaku secara macam burst out lah. Kalau satu koleksi ataupun satu design baju tu kan paling tinggi berapa stok dia? Kalau kita keluarkan secara purata, yang ni kita boleh jawab lah. Nanti kan kulit sendiri. Secara purata lebih kurang dalam it can be, tengok kalau memang design tu kuat, ke atas daripada 10,000 unit yang kita akan keluarkan untuk satu koleksi tu, untuk pelbagai warna dan saiz. Tetapi kalau mungkin yang kita rasa macam ini perlu ada tetapi target audience dia tak besar sangat market dia, dia bukan kata benda tu tak laku. Somehow memang ada sebahagian orang suka macam ni, tapi market dia tak adalah besar sangat kan. So dia spesifik sikit. Jadi mungkin kita buat dalam 8 atau 7 unit untuk koleksi yang berkenaan. Kalau tahun lepas berapa design dia keluarkan? Tahun lepas kita keluar 35 design. Betul. Tahun ni? Tahun ni 36. Satu je tambah sebab tak sama tu kan. Satu lagi Hijab Istahab punya game plan ni, kita buy collection. Dia bukan buy every collection, macam satu collection dia akan ada range of design, and then dia akan jadikan satu campaign. Jadi kalau kita banyakkan lagi, so campaign kita akan jadi lagi panjang. Tak tahulah, mungkin kalau untuk gaya tahun depan, tahun ni dah kena launching awal lah. Bulan tu dah kena launching dah. So kalau kalau launching tu macam 35 collection ni kan, jadi setiap minggu satu ke macam mana? Untuk tahun ni kita pecahkan kepada 7 campaign semuanya. So dalam satu campaign tu average lebih kurang ada dalam 5 design lah secara purata. Ni tak apa ke share ni? Ni tak ada masalah. Ni tak ada masalah. Sebab dah launch. Boleh, tak ada isu. So mungkin ada sebahagiannya mungkin ada 4, so cover balik yang campaign satu lagi 6. So average kita letak 5 untuk satu campaign. So setiap campaign tu kita akan ada konsep shooting dia yang tersendiri. Dia based on collection dan konsep collection, betul. Maksudnya 7 design ni di bawah satu konsep. Betul. Maksudnya design tu dari awal lagi dah didesainkan mengikut konsep yang ditetapkan. Betul. Contohnya memang baju ni dia lebih kepada klasik, contohnya kurung-kurung yang klasik, kebaya dan sebagainya. So baju ni dia akan duduk antara konsep shoot dia, kita akan buat konsep shoot klasik. Satu lagi mungkin modern contohnya. So ini modern punya kurung, dia akan ada satu collection. So dia ada beberapa kind of collection lah, sebab ini di tempat ini lebih kepada bahagian front end, bahagian presentation. Saya bukanlah tidak terlibat, tetapi secara khususnya adalah director lain yang akan director lain. So saya nampak lah kan, memang Hijab Istahab ni semua orang kenal. Alhamdulillah. Betul tak? Saya pun baru ni tengok Datuk Adi Putra pakai, terus rasa nak beli. Lepas tu dapat tahu pula boleh menang GTR kan, jadi nak shopping lah 3 line kan. Kena banyak sikit tersipu kan. Kena banyak lagi. Banyak pembelian, banyak peluang untuk menang. Kita kena bawa tim Sifubat pergi shopping nanti. Alright, kita bagi special price. Kita pergi pada waktu orang tak ramai lah kot. InsyaAllah boleh kita uruskan. Jadi ada orang kata lah Hijab Istahab ni meletup-letup sebab pakai influencer je. Kalau tidak takkan meletup. Betul ke? Boleh kata betul dan boleh jadi tidak. Betul, sebab itu adalah sebahagian daripada kita punya kind of marketing yang kita jalankan. So there is salah satu daripada apa yang kita buat. Jadi kalau kata influencer itu menaikkan, takkanlah kita pay for the influencer, KOL dan sebagainya tanpa mengharapkan sebarang impact kepada our brand. So kita mengharapkan impact. So kalau orang kata famous kerana influencer, might be yes. Dan kalau kata jawapan yang tidak tadi tu, tidaklah influencer semata-mata, kerana ianya adalah salah satu sahaja daripada strategi. Strategi yang ada tu, betul. Jadi influencer buat juga lagi apa lagi strategi marketing yang utama lah kepada Hijab Istahab.
untuk influencer, kalau kita tengok sekarang pun influencer pun dia jadi macam banyak kategori kan. Ada influencer, ada yang kategori content creator dan sebagainya kan. Dekat TikTok lain pula dia punya cara pemilihan untuk influencer tu. Untuk Instagram lain pula. So ada berbagai nak kategori. memilih tu pun tak boleh sama mengikut platform kan. Dan kita nak kena pilih yang bersesuaian dengan target audience kita juga. Soalan tadi tu lupa dah. Tak ada soalan dia adalah hijab istihab naik sebab influencer. Jadi dah terjawab dah tadi. Saya tambahlah soalan, macam mana kita nak pilih influencer yang sesuai, ataupun bagaimana hijab istihab memilih influencer yang sesuai mengikut design ke, mengikut campaign ke? Dari segi influencer tu sekarang ni kalau diikutkan hijab istihab lebih kepada kepelbagaian dalam pemilihan tu. Dan untuk influencer ni kalau kita tengok dia jangan salah faham tau, talent atau model dengan influencer. Talent model itu adalah untuk campaign dan presentation tu, tetapi influencer ni adalah orang yang akan bawakan produk tu untuk diketengahkan. So maknanya somehow bila kita dapatkan khidmat daripada talent ataupun model, biasanya kita tak perlukan mereka untuk melakukan apa-apa posting untuk kita. Kita yang gunakan dia orang. Betul. Dan kita marketkanlah dengan cara kita yang tersendiri. Tetapi apabila influencer ni, kita bawa sesuatu benda tu dengan karakter yang diorang ada. So cara kita masih lagi kita kena ikut karakter dia lah, baru dia match dengan audience dia. So kita masih lagi direct diorang. Maksudnya kita lah menjadi director dia. Arahan tu keluar daripada kita, tetapi pelaksanaan tu kena tengok apa yang kesesuaian yang ada pada setiap influencer yang berkenaan. Dan kalau kita tengok hari ni, kalau influencer ada pelbagai kategori lah. Mungkin influencer tu yang ada influencer yang jenis parenting. So dia mak-mak. Contoh siapa yang pernah guna? Kalau mak-mak Allah tak datang idea ni siapa ni. Kalau mak-mak sikit ni, mak-mak siapa mak-mak? Kalau macam contoh untuk Muar Bella bukan? Muar Bella consider Wawa Zainal. Wawa Zainal lah. Wawa Zainal lah contohnya. Tapi tahun ni tak ada pun Wawa Zainal gaduh ke apa? Sensitif ni isu ni. Tak ada dengan Wawa Zainal dan juga Ariz Zafril, kita orang tak gaduh. Kita orang masih lagi baik, masih lagi berkawan rapat seperti mana sebelum ini. Cuma in term of the business, untuk tahun ni hijab istihab cooling down sementara, dan Ariel dan juga Wawa dah bersama hijab istihab selama 3 tahun dah. Dan sepanjang 3 tahun tu kita dapat satu kejayaan yang boom lah. Dan kita tak nafikan impact yang dibawa oleh Ariel dan Wawa kepada hijab istihab sangat besar. Saya ingat lagi, saya jodohkan masa bila masa PKP ke sini? Itu 2021 betul. Lepas PKP sikit. Dan saya pujuk Ariel masa tu sambil makan durian. Lepas tu dia hold kejap. Betul. Dia hold kejap, guru dia cakap apa entah kan. Itu tahun 2021. Wawa saja. Wawa saja. Kita ada collection dengan Wawa tu pun agak last minute. Wawa ada, kalau tak silap saya, ada 2 atau 3 collection masa tu yang bersama dengan Wawa Zainal collaboration tu. Jadi sebenarnya menggunakan influencer ni salah satu strategi lah, lagi-lagi dalam industri fashion kan. Betul. Tapi salah pilih pun bahaya juga. Ada orang dia pilih influencer untuk cipta kontroversi. Jadi saya nampak hijab istihab dia tak ada main kontroversi. Apa pandangan terhadap influencer yang kontroversi? Tanpa menyebut sesiapa lah kan. Sensitif ni sebenarnya nak jawab soalan ni. Tapi on my side, yang kami nampak, saya tak sebut saya lah, yang kami nampak, tidak dinafikan bila kata influencer dia adalah pempengaruh. Dia akan mempengaruhi secara keseluruhan kepada brand kita, produk kita dan sebagainya. Jadi pemilihan itu juga perlu dititik beratkan siapa, kerana ini akan memberikan satu persepsi dan juga perspektif kepada orang untuk melihat kepada brand kita. Brand kita ni, contohnya untuk brand-brand yang ada di pasaran, kalau kita tengok, ada orang dia nak bawa kepada satu level yang berbeza, the prestige
brand kan. So dia bayar level-level ataupun artis yang mungkin international punya market, bukan local punya market dah. Itu apa yang mereka buat. Dan sesamalah juga bila dia cakap tentang pasal kontroversi ni, memang kita kena berhati-hati dalam pemilihan tu, kerana sedikit sebanyak tempiasnya akan dapat kepada kita juga. Dan silap hari bulan benda ni boleh bagi impact yang might be positif dan juga negatif. Ya, hati-hati ya. So kalau ada risiko walaupun sedikit, mungkin kita tolak tepi ataupun kita elakkan. Sebaiknya sebaiknya macam tu lah. Okey, dan saya nak tanya sedikit lah kan, kejayaan Hijabi Starhub hari ni datang tadi naik kereta apa? Datang tadi naik Wildfire. Dia bayar biasa bawa apa? Ferrari. Hari ni tak drama kita. Okay. Satu soalan lah saya nak tanya kan. Kebanyakan produk fashion kan, produk brand-brand fashion untuk bertahan dalam pasaran tu adalah sangat susah. Susah nak kekal relevan dalam market. Dan Hijabi Starhub pernah berlaku situasi tersebut. Saya ingat lagi rasanya 6 tahun lepas kot. Masa mula belanja Seafood kan. Masuk Seafood 2017, lepas masuk jatuh tu 2018. Dan 2019 saya kembali semula di sini. Jadi kejatuhan tu disebabkan salah satu produk kita dah tak relevan ataupun brand kita tak relevan dalam market. Macam mana situasi daripada masa tu? Okey, tidak dinafikan apabila kita bercakap tentang, saya rasa ini bukan fashion saja, tapi tak apalah, saya bercakap dalam industri fashion, dalam niche yang kami buat untuk for Hijabi Starhub. Tidak dinafikan salah satu bendanya adalah kita mula tidak relevan. Mungkin produk itself kan, kalau kita tengok the way of fashion kan, ianya berubah-ubah. So sama lah juga keadaan berubah-ubah. Dia tak lama pun, dalam setahun mungkin dah ada perubahan-perubahan yang berlaku. Jadi kita sendiri tak move on dengan produk yang kita ada. Kita rasa bahawa produk kita boleh jual. Kita rasa produk kita timeless contohnya. Tetapi keadaan sebenarnya dah berubah. Dan satu benda yang berubah produk yang saya nampak antara kejatuhan Hijabi Starhub sebelum ni. Yang kedua adalah market penetration. Dan yang ketiga adalah marketing strategy. Contoh dari segi produk tu maksudnya macam mana? Dia punya tak relevan dalam pasaran tu. Okey, bila kita menjual sesuatu produk yang tak ada keunikan, yang tak ada X factor, yang tak ada sebab utama kenapa orang nak beli produk kita, tiada kelainan jika dibandingkan dengan produk-produk yang sedia ada di pasaran, dah jadi mass market. Jadi kenapa orang perlu pilih kita? Dan bila kita tengok ini jadi masalah dekat perang harga tu. So dekat perang harga tu akan berlaku apabila kita produk benda sama. Why we have to buy from you RM50 sedangkan kita boleh dapat RM20 je. Tetapi apabila kita ada keunikan dalam produk yang kita bawakan tu, jadi di sinilah kita boleh meletakkan the value kita supaya kita ada perbezaan dengan orang, dan bila harga itu berbeza tidak memberikan impact kepada orang, dan juga orang boleh pertikaikan kenapa macam harga dia mahal, sebab dia ada perbezaan, produk dia tak sama. Dan antara perbezaan utama adalah value. Yes. Orang beli sebab rasa bangga pakai brand kita. Contohnya dia rasa puas hati dengan design. Itu sebagai contoh value dalam industri fashion lah kan. Design sangat penting. Jadi itu dari segi apa orang kata produk. Dari segi target market pula macam mana? Okey. Dan dari segi target market, salah satu benda ianya mungkin berkait dengan marketing itu juga. Yang saya sebutkan tadi, yang ketiga itu strategi pemasaran tu. So yang dekat target market ni, dia dah jadi macam ni. Kita penetrate market yang terlampau spesifik sangat atau terlampau niche sangat. Jadi dia tak pergi wide. Jadi kita tak boleh nak besarkan pasaran tu. Peringkat awal boleh lah kan. Untuk awal mungkin boleh. Contohnya kalau kita nak kita jual satu produk, and then target market dia mungkin tak kecil, tapi dia jadi macam sampai satu masa dia dah jadi tepu lah. Maknanya dia jadi saturated. So you have to find another, macam mana? Maksudnya you kena ada a new audience, you kena expand target market. Ya, expand target market tu. Okey, itu yang kita orang nampak target market kita orang masa tu kepada golongan muda, yang muda betul lah maksudnya. Jadi kita tak ada produk untuk yang golongan umur atas sikit. Jadi target kita tu jadi belasan sangat. Okay, so target market tu banyak menentukan game fashion.
Betul. Dalam 2 tahun dia berubah lagi, 3 tahun dia berubah lagi. So perubahan tu maksudnya perubahan dari segi apa? Umur ke, behavior ke? Okay. Contoh kalau kita dah ada audience kita mungkin yang dah kenal jenama kita, yang dah bersama dengan jenama kita. Sebab sekarang ni kita bukan jual produk kesihatan ni. Contoh memang kalau dia ada kencing manis, 2 tahun lepas dia ada kencing manis, hari ni boleh ada kencing manis. Mungkin sama je kencing manis tu. Okay. Tapi bila pakaian 2 tahun lepas mungkin masa tu tak ada anak lagi ataupun bujang lagi. Okay. So macam steady lagi. Okay. Ni dah berkahwin contoh. Baru bersalin 2 tahun dah. Dalam masa 2 tahun dah ada anak seorang apa semua. So pembawaan diri mereka juga sudah berbeza. Jadi tak sama dah. Jadi target audience. Jadi apatah lagi kalau kita nak cakap dalam masa 5 tahun, dalam jangka masa 8 tahun. So benda tu pasti akan ada perubahan. Audience kita tu kata orang turut menua bersama kita. Jadi turut menua bersama. Saya pun rasa tua dah dengan anak-anak murid ni. Saya kena sifat umur 20-an, saya dah 30-an. Sekarang dah 30-an Okay. So jadi bila mereka menua bersama, adakah masih lagi relevan untuk kita keluarkan produk yang 5-6 tahun lepas tu? Mungkin relevan kepada new audience, tetapi new audience juga pada hari ini mungkin fashion dia juga dah berubah, tak sama dengan fashion yang dipakai sekarang. Dan audience yang kita ada takkan kita nak lepaskan macam tu. So why not kita counter diorang dengan pakaian ataupun dengan produk yang bersesuaian dengan mereka. Betul. Okey, nampak tak idea ataupun perkongsian daripada Syafiq tu. Dan of course yang ramai sangat orang nak tahulah Syafiq kan. Orang selalu tanya, Ijazah Tahap tu apa strategi marketing dia selain pada influencer tu? Kalau pandangan Syafiq dah dari pengalaman, apa marketing yang paling bagus lah untuk Syafiq? Adakah memang kita kena bayar je kepada influencer ataupun kita harap organik? Ada orang dia harap organik saja buat konten kan? Jadi Syafiq punya pengalaman macam mana? Satu yang saya nampak konsistensi dalam sesuatu perkara yang kita buat. So konsisten ni adalah berterusan. Bukan buat benda sama, tapi you berterusan. Maksudnya kalau you fokus untuk buat sesuatu ni, nak bagi impact tu, you hari-hari fikir macam untuk tambahkan impact. Bukannya you buat satu benda dan you konsisten buat itu, buat benda sama. Buat benda sama dan buat secara konsisten ni adalah dua perkara yang berbeza. Okay, so you konsisten dalam apa yang you nak buat. So konsisten dalam target goal yang you nak buat satu. Okay, yang kita orang nampak konsisten dalam satu yang saya nampak antara benda yang bagi impact besar sebenarnya untuk dengan kekuatan yang saya ada semata-mata ataupun kekuatan saya dengan our founder Wani. Sebenarnya kalau nak kata kekuatan kami berdua tidak mampu untuk kami membangunkan Ijazah Tahap, untuk menjadikan Ijazah Tahap seperti mana sekarang. So apa yang kami buat adalah the team tu, pasukan tu sendiri. So kita kena kuatkan dekat situ. Kerana kekuatan kita ni sebenarnya saya yakin dan percaya tidak cukup seperti mana apa yang kami dah buat. Jadi dengan adanya tim-tim, so idea tu bertambah banyak, kesinambungan dia kepada pelaksanaan dia lebih smooth dan sebagainya. Jadi the first thing adalah dekat tim tu dulu. So dekat tim ni lah yang memberi impact kepada keseluruhannya. Dan kalau dari segi marketing dan juga apakah strategi yang terbesar adalah you have to be fast. You kena cepat. Hanya laju akan maju. Boleh nyanyi satu. Betul. Hanya yang laju. Yang laju. Saya nyanyi out lah semua. You lambat, you tertinggal. You lambat, you tertinggal. Okay, hanya yang laju akan maju. Okay. Daripada sini yang saya nampak yang paling obvious adalah bila mana you lambat, you akan jadi follower. Bila you jadi follower, macam mana you nak jadi trendsetter? So you kena bagi something yang outstanding. Cepat ni untuk memastikan you ada sesuatu yang baru. Itu istilah cepat. Bukannya kita cepat ni cepat apa? Maksudnya cepat sebelum benda ni dibuat oleh orang lain, suatu perkara yang baru. So you buat something yang outstanding, yang di luar kebiasaan. Sebab kalau you buat perkara yang sama, impact tu tak akan dapat seperti orang yang pertama yang pernah buat. Macam mana nak dapat outstanding tu? Bukan senang. Idea ini memang kena idea sikit. Dengan team lah. Ya, dengan team. Dan kena jadi unik lah. Unique and creative bagi saya. Okay. Semua orang jual baju. So you shoot baju lah. So ada model dan sebagainya, and then you shoot lah baju tu. Tapi bagaimana you nak presentkan baju you seperti mana yang you nak presentkan melalui dengan cara yang kreatif.
Okay. Ada orang ada orang dia presentkan dengan cara lakaran of ideas. Ada orang presentkan dengan detailing yang ada orang presentkan dengan story yang ada. Ikut kreativiti masing-masing. Kreativiti, dan itu kena tengok kekuatan yang you ada dan bagaimana story itu boleh hit the punchline lah and then the headline. Itu antara kekuatan dalam marketing pada hari ni. Kalau tak ada benda tu memang susah. Betul, consistent, and then the team tu satu, dan yang ketiga tadi tu adalah outstanding. Okay, so sekarang ni Hijabis Tahap ada berapa butik sekarang? Sekarang Hijabis Tahap ada di Setialam. Setialam kalau ikutkan ada 2 tu, taklah kita consider satu je lah. And then kita ada di Four Seasons Kuala Lumpur, kita ada di Kota Baru Kelantan, dan alhamdulillah untuk tahun ni pembukaan baru kita ada di Arab Street, Singapura, Singapura, and then satu lagi yang terbaru minggu yang kita pergi opening minggu lepas adalah di Yala, Thailand. Dah sampai ke Thailand dah, alhamdulillah. Overseas dah ya. Jadi satu kebanggaan lah kita. Tapi sekarang ni kita asyik cerita kejayaan dia kan. Orang boleh cakap boleh lah dia ada modal yang banyak, dia dapat support yang lebih, dia berkemampuan dari awal lagi. Tapi sebaliknya, yang saya tahu lah, saya ingat antara story yang paling saya ingat adalah Hijabis Tahap ni satu journey yang panjang dan juga satu penghijrahan sebenarnya. Betul. Boleh share tak? Kita pergi dekat modal tu tadi lah. Modal, okay. So bercakap tentang modal, memang tidak sama sekali kami ada satu dana ataupun funding capital yang besar, tidak. Kami bermula seperti mana kebanyakan orang-orang yang lain juga, seperti mana mereka cakap mula daripada bawah, mula daripada kosong. Begitulah juga kami bermula. Jadi bezanya. Dulu jadi apa, cikgu kan? Ke jadi penolong YB? Okay. Orang panggil Syafiq YB. Saya asalnya cikgu. Okey, yang kemudiannya saya dapat dapat jawatan di jabatan. Semasa dalam jabatan tu, masa saya dah fokus untuk bisnes ni, masa tu jadi kita dah bagi surat untuk berhenti kerja tau, dengan jabatan. Masa tu dah dapat tawaran dengan Yang Berhormat Esko pada ketika itu untuk jadi pegawai khas Yang Berhormat. Tetapi kita tak sempat lah, terpaksa tolak. Okay. Demi meneruskan bisnes, dan alhamdulillah now here I am lah. Okay. Jadi masa tu bisnes buat online je dulu, ataupun ada butik di Kuala Terengganu masa tu? Tak ada. Kita hanya ada butik tahun 2019. Selepas daripada 3 tahun Hijabis Tahap mulakan. Hijabis Tahap tu lah, Hijabis Tahap dimulakan. Dan butik tu di Shah Alam tu? Butik yang pertama adalah di Setia Alam, Shah Alam tu. Setia Alam. Jadi saya ingat lagi masa tu duduk Kuala Terengganu. Betul. Masuk kelas Seafood Bar pun ulang alik Terengganu, tak silap saya. Ke dah pindah masa tu? Saya kenal Seafood Bar pada tahun 2016. Pada tahun 2016 saya kenal. Kalau cerita pasal Ari Wawa tadi tu, satu baris tu, itu adalah kelas pertama kami, chapter M di MCA KL. Okay, so satu baris masa tu, saya ingat lagi pada tahun 2016 chapter M. So itu kami daripada Terengganu, asal daripada Terengganu. So kita bawa kereta lah ke Terengganu. Masa tu masuk kelas 3 hari 3 malam. And then lepas ramai-ramai masa tu dalam masuk 1,000 lah orang tu. Lepas daripada kelas tu, masa tu kita rasa macam nak masuk. Cuma saya duk fikir macam mana takkan nak ulang alik, sebab kelas banyak dekat HQ Sifu kan. Kita duduk kat tengah, duduk fikir dia ulang alik apa semua. Okey, kita macam tak apalah, it's okay lah, kita tengoklah apa-apa, kita beli buku, belilah buku masa tu. Marketing Planet Atom ke apa? Neptune pasal advertising. Advertising. Ada, saya ingat lagi ada 3 buku rasanya masa tu yang saya beli. Okay, so kita balik, kita baca lah semua buku tu apa semua. And then pada tahun 2000, alhamdulillah dalam jangka masa yang berkenaan ada peningkatan. Bisnes dari 2016 ke 2017. 2017 tu Sifu ada buat tour ke negeri. Okay.
Kalau ikutkan tahun 2017 tour Sifu tu, seingat saya Sifu datang tu bukannya the whole session. Sifu datang lebih kurang 2-3 jam je rasanya masa tu. Betul. Okay. So masa tu jumpa dekat Sifu. satu dewan tu bawa kuda sikit. Ada kuda. Betul. Masa tu bangunan Terengganu Equestrian Resort. Okay. And then so masa tu jumpa Sifu dekat Terengganu. And then masa tu memang duduk Terengganu lah. Masa duduk Terengganu. Jadi event tu di Terengganu. Dan pada tahun yang berkenaan juga, saya rasa masa jumpa Sifu apa semua tu, saya rasa macam tiba dah kot masa untuk masuk kelas. Okay. So ada satu program Sifu dekat Shah Alam masa tu. Lepas daripada yang Terengganu tu, saya gerak ke Shah Alam. Saya gerak ke Shah Alam. And then saya masuk kelas tu. Sebab masa kat kelas kita dapat promo harga kan. So kita masuklah kelas, kita join kelas apa semua. And then sign up untuk jadi apprentice. Betul, apprentice 2017. Okay, pada tahun masa tu tak pindah lagi. Okay. So untuk awal-awal tu, jadi saya berulang-alik 2 kelas yang pertama. Kelas setiap bulan masa tu kan. 2 kelas yang pertama saya ulang-alik di Terengganu. Sampailah kelas yang ketiga tu, saya cakap kat awal saya, tak larat lah ni, nak kena ulang-alik kan. Jadi satu komitmen lah kepada kita. Bukan beban, tetapi satu komitmen. I know that kita kena berkorban untuk mencipta kejayaan. Itu punca pindah juga. Saya first time tahu. Jadi bila kita rasa macam dah ulang-alik apa semua kan, kita nak bagi komitmen dekat kelas kan. And then kita orang pun buat keputusan, bincang panjang lebar apa semua. Okay, lepas tu kita pindah. Dan surprisingly kita tak pindah hanya laki bini saja. Masa tu wife saya belum tengah mengandung, belum bersalin lagi. So masa tu kita orang berdua je lah kan. Tapi kita orang bawa sekali kedua-dua keluarga. Kedua-dua keluarga masa kita bawa daripada dua-dua belah pihak. Nekat lah tu. Masa tu kira macam ke masa tu bisnes dah saving dah banyak ke? Tak ada. Nak kata saving tak adalah saving, tapi kata orang kita adalah sedikit kewangan yang kita rasa macam okay, bolehlah support, tapi nak dalam 3 bulan tu naik lah. We are expecting that lah. Kalau kata kemampuan untuk betul-betul nak bagi kemewahan tu tak ada lah. Cuma salah satu benda antara saya cerita dulu lah. So kita bawa kedua-dua belah keluarga ni selepas daripada keputusan mesyuarat yang panjang lebar selama bulan-bulan. Perkara ini berbangkit, yang kemudiannya kedua-dua pihak, keluarga belah saya dan juga keluarga belah isteri saya. So kita bawa semua pindah. Dan alhamdulillah masa tu selepas daripada, saya ingat lagi bulan 7 tahun 2017. Bulan 9 tahun 2017. Okay, kita pindah ke Setia Alam masa tu. Semua sekali 3 rumah. Pada ketika itu 3 rumah. Masa tu menyewa lah. Kiranya menyewa untuk mak-mak saya kan. Kedua-dua belah pihak tu. Okay. Dan kita orang ada adik lagi. Adik yang masih bersekolah. Adik yang bersekolah kita pindahkan daripada sekolah Kuala Terengganu tu ke sekolah Setia Alam. So selesailah untuk part keluarga kat situ. Macam mana boleh meyakinkan family? Okay. Antara sebab utama kenapa kami rasa perlu untuk buat dan juga kenapa kami ambil keputusan untuk bawa mereka, dan antara sebab utama bagaimana mereka boleh yang berpuluh-puluh tahun duduk dekat sana. Even our grandparents sekalipun, maksudnya atuk nenek pun memang asal orang sana, dan memang bukan keturunan lah, keluarga memang duduk dekat sana kan, tapi sanggup untuk berpindah ikut anak. Antara salah satu sebab dan antara salah satu poin yang kita orang sampaikan adalah, kita cakap satu je, kita orang datang ke sini adalah untuk membina bisnes, dan kita orang nak bina kejayaan, dan kita orang expecting kejayaan yang dibina ini dapat kita rasa bersama, dapat kita bawakan benda ni bersama kedua-dua family. Bukannya kita orang macam berjauhan daripada keluarga dan kita orang berjaya sendiri, tapi kita rasa macam it's not kebahagiaan yang kami cari. Sebagai kita orang masa, dan juga kita orang bila kita dah duduk dekat KL apa semua kan, dekat Setia Alam, and then nak kena ulang alik Terengganu, for sure akan jadi satu komitmen. Dan saya ingat lagi masa tu saya cakap kat arwah ayah saya cakap, Ayah, tak tahulah bila boleh balik. Saya cakap mungkin 10 tahun sekali raya, ataupun kita ambil lah raya haji dengan raya puasa. Masa tu ayah dekat Terengganu lah. Masa tu masih lagi dekat Terengganu ni, dalam perbincangan tu cakap.
tak tahu bila boleh balik. Okay, so masa perbincangan tu, jadi kita cakap, saya cakap dekat ayah saya pun tak tahu, saya cakap berapa lama ataupun maknanya bagaimana untuk saya manage the time untuk balik. Kata nak balik sebulan sekali memang saya takkan janji. Sebelum tu tak balik lah, berapa lama tak balik? Masa tu tak pindah. tak pindah lagi. Masa perbincangan apa semua tu. Okay. So banyaklah yang kita orang cakap, kita orang kata tak guna, bukanlah tak guna, tak berbaloi berjauhan ini walaupun dalam kejayaan tak macam mana tak bermakna kejayaan bila tak ada orang yang tersayang bersama. Okay. Maksudnya kalau kita tak boleh celebrate this thing together, maksudnya kita macam bersama-sama dalam momen ni, kita orang rasa macam tak ada kemanisan tu. So rasa tidak bermakna lah. Jadi kita orang rasa biarlah apa yang kami buat ni, biarlah bersama-sama dengan mereka, biarlah mereka merasai setiap titik peluh dan segala kejayaan yang kami buat, segala perjalanan yang kami cipta, dan benda ni dilakukan secara bersama. Bukanlah ayah saya masuk office atau mak saya duduk dalam pejabat tu. Boleh tengok Dia macam sekurang-kurangnya kan support, kita, ya support, dan juga kurang-kurangnya macam ni lah, mak ada masa sikit ni tengah hari nak makan menu rumah. At least saya tak ada nak fikir macam okay nak pergi rumah mak, just tak kereta kejap saya pergi. Bukanlah macam okay nak kena plan untuk balik rumah, nak kena buat appointment untuk makan nasi dengan mak. Seolah-olahnya macam tu lah. Okay, lepas tu and then akhirnya selepas daripada semua persoalan, pertanyaan kiri kanan depan belakang ditanya, dan lepas lebih kurang dalam 3 bulan, saya ingat lagi dia orang tanya tu, kita orang pindah bulan 9 2017 tu, masa tu raya haji. Kita ajak dia orang ni pindah daripada sebelum puasa. Dah 3 bulan lebih lah dah puasa. Tak ada keputusan lagi. Aidilfitri sampailah ke raya haji kan. So dalam 3 bulan lebih. So dalam masa 3 bulan tu alhamdulillah akhirnya mereka bersetuju dan kita pindah. So selepas daripada pindah sini ke Setia Alam ni, kita ingatkan mudah urusan. Alhamdulillah mudah urusan tu. Tetapi malangnya ujian yang kami terima pada ketika itu adalah keadaan dah berubah. Apa yang kami buat sebelum ini tidak lagi relevan. So bisnes mengalami kejatuhan. Yang parents tadi kita bawa, keluarga, family semua bersama-sama dengan kami masa tu, pastinya menjadi tanggungjawab lah kepada kami dari segi kewangannya dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama kami dilanda ujian dalam keadaan bisnes mula mengalami kejatuhan. Itu berlaku lebih kurang dalam beberapa bulan kemudian, tahun 2018. Lepas tu ada ayah meninggal kan? Pada tahun 2018 pindah tadi bulan 9 kan. Ayah saya meninggal bulan 1. Maknanya kita pindah di Setia Alam ni lebih kurang dalam 3 bulan je kalau ikutkan. Kemudiannya nak jadikan cerita, ayah saya sampai umurnya. Ayah saya meninggal di Setia Alam pada bulan 1 2018. Dan pada ketika itu, itulah keadaan di mana fasa bisnes kami tengah jatuh. Fasa bisnes tengah jatuh. Dan pada fasa bisnes tengah jatuh itulah memang keadaan kewangan yang sangat-sangat kritikal sebenarnya berlaku. Dan sehinggalah pada saat untuk melakukan urusan pengebumian ayah saya pada ketika itu juga, kami memang dalam keadaan yang tiada duit. Itu yang berlaku. Jadi macam mana nak kebumikan pada masa tu? Ayah saya sebenarnya sihat. Dia kena sakit jantung, dia kena serangan jantung. Jadi hari tu hari Jumaat. Maknanya siang hari tu okey je, apa semua makan dan sebagainya. Lepas Jumaat apa semua tu, dia nak masuk toilet untuk maghrib masa tu, sebelum maghrib. Dan pada ketika itulah dia kena serangan jantung. Jadi dalam keadaan yang tidak dijangka, bukannya sakit yang terlantar ataupun dah ada sakit-sakit ada history of sakit sebelum ni kan. Dan jadi kita memang tak ada persediaan apa-apa pun untuk maknanya in case of anything happen ke apa semua. Memang benda tu berlaku dalam keadaan yang pap sekelip mata je. Mak saya call, masa saya ingat lagi betul-betul lepas azan maghrib, mak saya call, dia cakap ayah tak sihat datang. Saya berlari daripada rumah saya. Masa mamak saya satu taman je. So saya berlari masa tu ke rumah mak saya. Masa tu ayah saya memang dah sesak nafas dah. Dan memang dah tercungap-cungap dah. Masa tu memang kalimah la ilaha illallah je yang keluar daripada mulut dia sampailah akhir nafas yang terakhir dia. Dan urusan pada ketika itu untuk urusan pengebumian tu
memang kami tak ada duit. Petang sebelum daripada tu saya ada pergi check baki dalam account. Biasalah kita check berapa duit dalam account pada ketika itu. Dan on that particular time duit ada ni, saya cakap ni duit company tau, bukan duit personal ni. So masa tu kita enterprise lagi. So maknanya kita gaul semua lah. Duit masa tu ada lebih kurang dalam tak sampai 2,000 lebih kurang. Saya ingat saya tak sampai 2,000 masa tu. Itu duit yang, tapi kita tak ada rasa apa-apa kan. Dan malam tu untuk urusan apabila ayah saya meninggal tu, pada malam tu saya cakap kat wife saya, cakap yang kita tak ada duit ni, macam mana nak uruskan. Sebab masa tu family call daripada Terengganu apa semua, kalau boleh uruskan jenazah ke Terengganu lebih baik. Okay, so saya dah fikir van jenazah swasta kan nak kena bayar. Lepas tu tak kisahlah, semua sekali lah, all the cost yang perlu untuk ditanggung. Saya cakap kat wife saya, cakap tak ada duit. Wife cakap try lah, pergi check dulu. Pergi check, cakap pergi bank. Saya pun personal lah punya. Personal ke company? Company tu. Company. Okay. So saya macam pada masa tu saya cakap, tapi duit mana cukup. Saya cakap pergi je. And then saya pergi cucuk duit dekat bank. Malam tu ada 12,000. Okay, kita nak selesai. Sebelum tu 2,000. Kita nak selesai urusan pengebumian ni esok lah. Sebab van jenazah apa semua ambil kan lepas subuh kan. Ada 12,000. Kiranya ada lebih kurang dalam 10,000 tambahan. Saya macam datang mana duit ni kan 10,000. Sebab kita tahu sale harian pada ketika tu tahun 2018 tengah jatuh, memang sale 3,000 4,000 tu max lah. Tapi hari biasa kadang-kadang ada 1,000 lebih. Sebab dia pada ketika tu kita jatuh memang average bawah daripada 100,000 jualan. Jadi kita sebulan. Jadi kita boleh kata lebih kurang dalam 3,000 macam tu je sehari. Jadi saya macam terkejut lah, daripada mana datang duit ni. Okay, tak apalah, tak tahu cerita tu habis itu je. Sampailah tahun 2023, tahun lepas, masa sesi sharing Sifu Bat. betul. Itu baru tahu. Apa cerita dia? Okay, kiranya baru tahun lepas Sifu ajak saya. Biasanya saya seorang je yang naik stage. Biasanya on stage untuk hot seat ataupun sharing saya seorang. Tapi Sifu tiba-tiba panggil dulu, ajak dengan wife saya. Dan surprisingly tiba-tiba wife saya macam okey untuk naik sekali ke pentas masa tu. Dekat Shah Alam juga masa tu kan. Ada sesi sharing. So sampailah saya cerita part ni, yang mana duit 12,000 ni datang kan. Sebab kita ingat macam saya tak ambil tahu langsung lah. Sebab yang kita tahu kita nak selesai. Keajaiban je lah. Lebih kurang lah Sifu kan. Rupa-rupanya pada ketika tu wife saya baru mengakui di pentas tu juga. Wife saya cakap sebenarnya duit yang 10,000 lagi tu yang jadikan 12,000 itu sebenarnya adalah dia pinjam tanpa pengetahuan saya dengan salah seorang kawan dia. Tapi dia tak bagi tahu yang 5 tahun baru tahu. Daripada 2018. 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahun. Selepas 5 tahun akhirnya saya tahu daripada mana hasil duit itu. Okey, so itu adalah zaman ataupun fasa kejatuhan kami. Tetapi yang saya nampak kebangkitan itu adalah perkara yang perlu dalam setiap pembangunan bisnes ini. So macam mana dari saat paling bawah tu kemudian bangkit balik? Okey, daripada kejatuhan, tapi daripada kejatuhan itu banyak perkara yang kita belajar. Kita belajar daripada kesusahan itu. Sebab tu kejatuhan ni sebenarnya jangan kita meruntuhkan diri kita ataupun jangan kita menghalang, apatah lagi stopkan diri kita untuk berusaha ataupun berusaha untuk keluar daripada kepompong itu. Dan kita kena faham bahawa juga satu benda yang saya belajar adalah jangan letakkan sebarang perkara itu ataupun segala isu yang berlaku itu sebagai satu masalah. Bila you letak sebagai satu masalah, you akan terbeban dalam masalah. Tetapi you letaklah sebagai satu cabaran untuk you melangkah keluar, untuk you berjalan, untuk you berlari, untuk you melompat, untuk you keluar daripada cabaran itu. Cabaran ini diberikan kepada kita adalah untuk kita mengatasi. Tapi kalau you letakkan sebagai satu masalah dalam kehidupan, so you akan menjadi satu beban.
Dia akan menjadi satu tekanan yang kemudiannya diri kita sendiri, sebenarnya kita lah yang menjadi penghalang ataupun yang menjadi pensabotaj kepada diri kita sendiri. Sebab dia jamin termotivasi orang dengar ni. Jadi kebangkitan tu macam mana, itu dari segi motivasinya macam mana tiba-tiba daripada tak ada tu dia naik? Mungkin ada sedikit strategi. Kita twistkan balik tadi kan. 2017 saya masuk kelas Sifu Apprentice. So masa 2017 yang kita masuk kelas tu, so we have all the note. Saya join semua kelas, saya tak tinggal semua kelas-kelas Sifu yang dekat sini dan juga dekat online. Masa tu online tak banyak sangat sebab sebelum PKP kita banyak kelas offline. So memang semua buku-buku saya bawa balik. So masa tu kira kena macam buat frame tu. Nota-nota tu semua kan. So tibalah sampai satu ketika fasa saya rasa macam untuk buka balik. Asalnya saya buka satu buku tu buku bootcamp. Itu buku pertama yang saya buka lah. So daripada buku saya buka, saya simplify balik all the note yang saya pernah tulis, catat segala apa yang Sifu ajar, Sifu cakap masa dalam kelas, saya simplify balik dalam bentuk note saya balik. Yang tu kan kita ada dah nota kan. And then kita mula implement yang sebelumnya saya catat tapi saya tak buat. So maknanya kita mendengar tapi kita tak ada sebarang langkahan. And now kita catat balik semula untuk bagi refresh our mind. Tu tahun 2019 tau. 2018 jatuh. Sampailah kita berhutang, sampailah kita jual kereta dan sebagainya. So 2019 ni buka buku balik, catat nota balik. And then pada ketika itu kami berbincang dengan hasil daripada catatan yang saya buat tu, dan kita mula implement seperti mana apa yang belajar masa kelas apprentice. Masa tu tukar target market kan. Betul. Jadi langkah pertama apa yang dibuat pada masa tu dari segi strategi bisnesnya? First kali pada ketika itu yang kita buat adalah we change the product dulu. And then the way of market presentation. Dulu kita buat, saya cerita sikit lah. Dulu kita buat konsep kita simple je. Kita shoot pakai baju, lepas tu kita post OOTD. Tu je, video-video apa semua tak main. Padahal dalam nota tu ada maknanya detail produk, lepas tu ada kalau orang kedai makan bird eye view lah, apalah kan, macam-macam kan. Tapi kita catat, tapi kita tak buat sebab kita rasa our presentation kita dalam keadaan kita tak sedar sebenarnya kita dalam keadaan kejatuhan. Kita tahu kita jatuh tapi kita tak sedar. Macam mana tu? Kita tahu kita jatuh tapi kita tak sedar. So itu yang berlaku kepada kami. So kita tahu kita jatuh. Then masa kita buat balik, masa tu lah kita study balik sampailah technical marketing pun saya buka. Technical marketing ads dan sebagainya. Masa tu FB ads, IG ads. Kita tengok, buka balik buku macam mana nak baca CPC, CPR, semualah CPR je dah. CPR. So belajar semua benda. 2019. 2019 itulah yang kita mulakan satu produk yang baru. The way of marketing presentation kita berubah seperti mana yang kita belajar daripada Sifu. Kalau tengok 2019 mula ada perubahan. Kalau buka 10 tapi banyak sangatlah, beribu gambar tu. Kalau buka balik memang kita orang pun tak delete posting-posting lama. Memang akan nampak perbezaan bagaimana kami mulakan presentation kami melalui campaign, kami mulakan presentation melalui konten-konten dan sebagainya. So daripada situlah kita masukkan dengan elemen advertisement dan juga kita mulakan dengan influencer dan sebagainya. So itu adalah kita pergi kepada macam mana kita pergi secara round round angle. Kita ambil semua benda, tetapi kita ambil, saya rasa itulah yang mana kita ambil, bukannya sembrono je. So yang sesuai saja. Yes. So kita buat tu dalam keadaan yang kita tahu, kenapa kita perlu ambil orang ni? Kenapa kita nak kena shoot macam ni? Kenapa kita nak run ads? Kita kena run ads. Kita macam contoh, kita nak run ads contohnya kan. Kita tak run ads kepada semua konten yang kita posting. Dia kena pilih juga. Bukan semua benda yang kita post dekat IG ke Facebook ke TikTok ke semua benda nak run ads. Tak. Dia bukan macam tu. So maknanya kita select, kita pilih mana yang sebaiknya untuk kita gunakan. So daripada semua benda tu lah, kalau saya nak cerita panjang lebar lah dalam buku tu. Sebab buku yang sepanjang saya belajar tu semua sekali ada lebih daripada 6 buku. Ada lagi tak? Nanti ada. Saya nak site visit nak ambil upkeep. Buku tu masih lagi ada kat rumah saya. Buku tu masih lagi ada. Boleh layout ni pun masih lagi ada. Jadi kebangkitan tu dengan ubah strategi lah kan. So ubah strategi.
Dan masa tu juga tak silap saya ada hutang negatif 700. Betul, 700,000 lebih. Tapi boleh naik sebab main pre-order masa tu kan. Masa tu kita bila mana kita buat marketing ni, kita nampak pada ketika tu demand kita mula tinggi. So dia konsep pre-order jugalah. Tetapi sebenarnya dalam konsep pre-order tu sebenarnya kita orang dah place order. Cuma duit nak bayar tak ada. So duit nak bayar tak ada. Tapi kita orang kalau istilah pre-order yang kita dengar macam ambil duit dulu lepas baru place order, tak. Kita orang masa tu deal dengan kilang apa semua, kita dah ambil siap-siap awal-awal, kita dah beli banyak-banyak terus, stok kita place order banyak-banyak terus, and then kita buat marketing kau-kau masa tu sebab kita nampak impact dia macam luar biasa. Bayangkan tak pernah tau kita sepanjang bisnes tak pernah sekali pun kita cecah 6 angka pada satu hari punya sale. Satu hari je. Satu hari pada ketika tu. Pada hari pre-order ni 2019, and then kita berjaya dapat 6 angka dalam masa satu hari. Bayangkan daripada tahun 2016, 17, 18, 19, 4 tahun, maknanya 3 tahun dah buat bisnes tak pernah ada pun 6 figures in one day. Dan hari ni pula pada ketika itu berjaya untuk kita dapatkan 6 angka dalam satu hari. So memang luar biasa. Alhamdulillah. Dan sampailah sampai capai 7 angka pun dah capai sehari. Alhamdulillah hari ni kita mampu untuk buat dalam 7 figures dalam one day lah. One day sangat inspirasi. Kalau nak cerita panjang lagi ceritanya, mungkin kita kena panggil sesi yang baru ni. Sesi 2. Sesi 2 Sesi 2. Sesi satu soalan, bila nak pergi haji? Allah, insyaAllah ada perancangan untuk pergi haji. Dalam kita harapkan kalau dapat panggilan dah tahun ni. InsyaAllah. Haji Syafiq harap ni. kalau bukan YB Syafiq lah. jadi haji InsyaAllah. Okey Syafiq, sebelum kita habis, boleh tak bagi satu kata-kata semangat kepada orang yang mungkin down untuk bangkit balik? Kurang 1 minit. Jangan pernah mengalah. Teruskan apa yang you buat, yang you percaya, yang you tahu, yang you faham. Ingat, bukannya nak buat semua benda boleh buat. Buat apa yang you tahu, you suka dan you faham benda tu secara jelas. Dan yang paling penting sekali adalah apabila dilanda sebarang ujian itu, jangan pernah merasakan ianya sebagai satu masalah. Letakkanlah ia sebagai satu cabaran. Dan yang seterusnya, buatlah apa yang you nak buat sekalipun, buatlah dengan penuh rasa cinta. Sama ada you cintakan sesuatu yang you buat itu, you cinta dengan semua macam kena ni dekat balik. Jalan dia. So you buatlah dengan penuh rasa cinta. So bila you ada rasa cinta itu, barulah you akan buat dengan sepenuh jiwa raga you, sepenuh hati you, insya-Allah. Best ayat dia berbunga-bunga. Kalau orang perempuan dengar ni cair. Allah. Bahaya ni Syafiq. Okey, terima kasih Syafiq. Sangat memberi inspirasi, motivasi dan panjang ceritanya. Tanpa sedari kita sedar berapa? Ada sejam. Sejam habis kita punya memory card. Okey, terima kasih. Semoga perkongsian ini memberi inspirasi, motivasi. Saya buat podcast ni pun memang tujuannya untuk memberi inspirasi, motivasi. Sebab strategi ni dia hanya 20%, tapi dari segi psikologi 80% impact dia. So terima kasih Syafiq. Terima kasih Sifu. Saya nak melawat arcade. Saya nak melawat arcade nanti buat InsyaAllah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Salam Ramadan dan selamat Hari Raya. You lambat, you tertinggal. Bila you tertinggal, bisnes boleh meninggal. Bila bisnes meninggal, you mesti menyesal.